kings had their queens on the throne. We would pop champagne and raise a toast to all of the queens who are fighting alone. Baby, you're not dancing on your own. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syairah binti Abu Bakar. Saya daripada Seksyen 4C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ashki binti Najah dari kelas 4C. Assalamualaikum Madam, nama saya Siti Nursyadawati binti Maksumeh daripada kelas 4C. Okey, jadi kami hari ini akan membincangkan tentang tugasan kumpulan yang telah diberikan kepada kami. Okey. Okay. Soalan yang pertama adalah, anda bekerja sebagai pengurus kewangan syarikat Canggih Enterprise. Syarikat bercadang untuk memperoleh pembiayaan dari bank untuk tujuan pengembangan operasi. Lakukan analisis data berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, dia bagi kita penyata kedudukan kewangan. Dia bagi kita penyata untung rugi bagi tahun 2018. Dan dia bagi kita nisbah purata industri. Berdasarkan penyata kewangan di atas, kirakan nisbah kewangan yang berkaitan bagi Canggih Enterprise. Okey. Dia bagi kita nisbah semasa, nisbah cepat, pusing ganti inventory, margin untuk bersih, nisbah hutang, tempoh purata kutipan, pulangan atas aset dengan tabungan bunga. Okey, kita tengok atas kita kena buat kotak seperti di atas. Senaraikan sekali dia punya purata industri. Kita buat kotak, jadi jawapan kat tengah-tengah ni yang ini komen. Okey, kita terus pergi kepada macam mana nak cari. Macam mana kita nak dapat kali-kali dia. Okey, yang pertama, untuk kita dapatkan nisbah semasa, kita perlu dapatkan aset semasa bahagi dengan liability semasa. Nak dapatkan aset semasa senang saja. Ambil semua aset semasa kat sini, iaitu tunai, security belum pasar, akaun belum terima, belanja terdahulu, inventory. Campurkan semua, kita akan dapat 212,000. Kita perlu bahagikan dengan liability semasa, iaitu akaun belum bayar, belanja terakhir, cukai terakhir, iaitu 89,000. Okey, kita akan dapat 2.38 kali. Kita perlu letak kat atas tadi. Okey. Kita letak kat jawapan kat tengah-tengah tadi. Kat kotak tadi tu. Okey, lepas tu kita pergi kepada nisbah aset cepat. Untuk dapatkan nisbah aset cepat, kita perlu dapatkan aset semasa tolak dengan inventory, bahagikan dengan liability semasa. Okey, aset semasa kita dah dapat tadi 212,000. Kita tolak dengan inventory. Inventory macam mana? Inventory kat sini. 55,000 ni adalah inventory. Jadi 212,000 tolak 55,000. Kita bahagikan dengan liability semasa iaitu 89,000. Okey. Kita akan dapat jawapan dia 1.76 kali. Okey, seterusnya kita pergi kepada pusing ganti inventory. Pusing ganti inventory yang dia kasih dekat sini 0.9 kali. Okey. Untuk dapatkan pusing ganti inventory, kita perlu dapatkan kos jualan bahagi dengan jualan bersih. Kita perlukan, kita perlu dapat kos jualan bahagi dengan inventory. Inventory akhir. Okey, kos jualan dekat sini adalah kos barang dijual iaitu 56,000. Dan nak dapatkan inventory akhir iaitu 55,000. Kita dapat 56,000 bahagikan dengan 55,000. Kita akan dapat jawapan dia 1.02 kali. Kita letak kat jawapan kat atas juga. Okey. Seterusnya kita perlu pergi kepada tempoh purata kutipan. Okey, tempoh purata kutipan kat sini adalah 160 hari. Okey, untuk dapatkan 160 hari ni, untuk dapatkan tempoh purata kutipan ni, untuk bulan tahun akan datang, kita perlu dapatkan penghutang bahagi dengan jualan. Okey, macam mana nak dapatkan penghutang? Susahnya nak dapatkan penghutang. Tak, penghutang ada dekat sini. Akaun belum terima, 60,000. Okey. Bahagikan dengan jualan. Jualan bersih adalah di sini. Jualan 160,000. Jadi kita dapat 60,000 bahagikan dengan 160,000. Kita darabkan dengan 360 hari. Kita akan dapat 135 hari. Okay, kita letak kat kotak atas saja. Okey. Seterusnya kita pergi kepada nisbah hutang. Macam mana nak dapatkan nisbah hutang ni? Okey, kita perlu ambil jumlah liability bahagi dengan jumlah aset. Okey, macam mana nak dapatkan jumlah liability? Senang je, kita cuma tambahkan semua liability iaitu liability bekas masa dengan liability semasa. 89,000 dah tambah dengan 80,000, kita akan dapat 169,000. Aset bekas masa tambah dengan aset semasa iaitu kita akan dapat 282,000. Kita bahagikan, lepas tu kita darab. Jadi 169,000 bahagi dengan 282.
darab dengan 100. Jadi kita akan dapat 59.9%. Okey, seterusnya pergi tabungan bunga. Tabungan bunga dikasih kat sini 10.0 kali. Okay, macam mana dapat tabungan bunga? Tabungan bunga adalah untung bersih tambah dengan bunga bahagi dengan bunga. Macam mana nak dapat untung bersih untuk tabungan bunga? Untuk bersih tabungan bunga, kita perlu dapatkan pendapatan selepas cukai. Maafkan saya, pendapatan sebelum cukai iaitu 63,800 tambah dengan bunga. Mana nak dapat bunga? Bunga adalah dekat faedah iaitu 8,200. Jadi 63,800 tambah dengan bunga 8,200 bahagi dengan bunga lagi 8,200. Kita akan dapat jawapan dia 8.78 kali. Okey, seterusnya kita pergi kepada margin untung bersih. Margin untung bersih kat sini adalah 22%. Okey, macam mana nak dapatkan margin untung bersih? Kita perlu ambil untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Macam mana nak dapat untung bersih, margin untung bersih ni? Kita perlu ambil pendapatan selepas cukai iaitu 38,280 bahagi dengan jualan bersih. Jualan bersih kat mana? Jualan iaitu 160,000. Kita darabkan dengan 100 jadi kita akan dapat 23.92%. Kita letak kat kotak atas. Okey, yang terakhir sekali adalah pulangan atas aset. Macam mana nak dapatkan pulangan atas aset ni? Okey. Pulangan atas aset adalah kita perlu cari untung bersih bahagi dengan jumlah aset. Okey, macam mana nak dapat untung bersih? Untung bersih sama juga. Kita perlu ambil pendapatan selepas cukai iaitu 38,280. Kita bahagi dengan jumlah aset. Kita dah dapat jumlah aset tadi 282,000. Lepas tu kita darabkan dengan 100. Jadi kita akan dapat jawapan dia 13.57. Okey, jawapan tu semua kita perlu letak dekat atas ni, dekat kotak ni. Kita perlu sediakan satu kotak untuk dia. Kita letak kat atas ni semua jawapan dia. 2.38 kali ni semua sampai 13.57 ni. Okey? Kita letak. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua dia tanya kita adalah komen prestasi kewangan syarikat sama ada baik atau tidak berbanding purata industri merujuk kepada jawapan di A. Okey. Kita merujuk kepada jawapan yang tadi kita dapat. Kita dah dapat jawapan tadi kan. Awal-awal tadi kita dah dapat jawapan dia. Lepas tu kita perlu komen. Ni komen dia. Okey. Lagi tinggi nisbah semasa lagi bagus. Lagi rendah kurang bagus. Untuk aset cepat pula lagi tinggi dia juga lagi bagus. Lagi tinggi dia berbanding purata industri lagi bagus dia. Okey. Untuk purata pusing ganti inventory. Tinggi dia daripada purata industri dia pun bagus juga sebab inventory ni macam dia macam kos jualan kan. Kos jualan kita ni berjalan dengan baik apa semua. Lepas tu dia tinggilah. Dia tinggi jadi dia bagus. So tempoh purata kutipan dia bagus juga sebab tempoh purata orang membayar hutang lebih tinggi berbanding kurang. Hari orang nak bayar hutang tu dah kurang lah. Sebab orang selalu bayar kan. Jadi dia tak makan masa yang lama untuk orang bayar hutang. So berkurang lagi bagus. Okay, untuk tabungan bunga dia kurang bagus sebab dia lagi kurang daripada purata industri. Kalau dia lagi tinggi daripada purata industri dia jadi lagi bagus. Okey, untuk margin untung bersih dia bagus sebab dia lagi tinggi daripada purata industri. Itu jadi bagus. Pulangan atas aset dia jadi bagus juga sebab dia lagi tinggi daripada purata industri. Jadi dia bagus. Okey. Untuk C punya soalan pula. Disuruh kita terangkan kepentingan analisis nisbah kewangan kepada pengurus keuangan. Okey, pengurus keuangan ini merancang dalam mengawal firma dengan berkesan dan baik untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Okey, kita sebagai pengurus keuangan, kita perlu merancang aktiviti yang berlaku dalam organisasi supaya kita dapat buat aliran tunai yang bagus. Kalau syarikat kita ada kewangan yang bagus, aliran yang bagus, jadi orang luar, pelabur-pelabur luar dia nak masuk dalam syarikat kita, nak melabur. Okey, pergi kepada pemiutang pula. Mengetahui keupayaan firma dalam membayar hutang untuk menampung kos pembelajaran. Okey, kalau pemiutang ni dia selalu tengok, dia akan memerhati syarikat-syarikat ni sebab dia nak melabur tau. Jadi bila dia nak melabur, dia akan tengok syarikat-syarikat ni. Okey, kalau syarikat ni bagus, dia punya aliran tunai bagus, dia punya pembayaran hutang bagus, dia tak ada hutang, dia kurang hutang, dia kurang beban. Jadi syarikat akan, pemiutang akan macam, okey saya berminat lah, kita nak masuk lah. Okey macam tu. Jadi dia akan go kepada satu syarikat tu. Jadi kita sebagai pengurus, kita perlu tahu macam mana nak kira, macam mana nak cantikkan kita punya kewangan, macam mana nak kurangkan hutang. Kita perlu tahu. Okay.
Kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu Ibra Enterprise. Ibra Enterprise juga bagi penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember 2017. Lepas tu dia bagi kita penyata untung rugi juga. Dia bagi penyata untung rugi juga dekat sini. Okey, lepas tu dia bagi kita nisbah kewangan pada tahun 2016. Okey. Nisbah semasa dia bagi kita kat sini, nisbah aset cepat, pulangan atas equity, margin untung bersih. Dengan dia kasih kita dekat sini, nisbah hutang, tempoh purata kutipan, pusing ganti aset tetap dengan tabungan bunga. Okey, macam tadi juga, cuma dia ada beza sikit lah. Tak banyak. Okey. Okey. Kita pergi kepada nisbah sama juga konsep. Kita perlu ambil aset semasa bahagi dengan liability semasa. Aset semasa dekat sini satu tunai, security boleh pasar, akaun belum terima, inventory iaitu 132000 bahagikan dengan liability semasa, akaun iaitu belanja terakru, akaun belum bayar, nota belum bayar. Kita akan dapat 495000. Jadi 132000 bahagi dengan 495000, kita akan dapat jawapan dia 2.67 kali. Okay, kita letak kat kotak atas juga. Kita buat satu kotak khas untuk Ibra Enterprise saja nanti. Okay. Lepas tu kita pergi kepada soalan yang kedua iaitu nisbah aset cepat. Okay, macam mana nak dapat nisbah aset cepat ni? Kita perlu ambil aset semasa tolak dengan inventory akhir. Apa saya? Aset semasa tolak dengan inventory akhir bahagi dengan liability semasa. Okey, macam mana nak dapatkan aset semasa? Tadi kita dah dapatkan aset semasa 132000. Kita tolakkan dengan inventory. Macam mana nak dapat inventory? Inventory ada dekat sini. 82500. Lepas tu kita bahagikan dengan liability semasa. Tadi kita dah dapat liability semasa juga. Kita dapat 495000. Okey. Lepas tu kita dapat tu, kita akan dapat jawapan dia satu kali. Okey, kita letak juga kat kotak atas. Okey, seterusnya kita pergi kepada pulangan atas equity. Okay, kita pergi kepada pulangan atas equity. 3.500% ini. Macam mana dapat pulangan atas equity? Kita perlu dapatkan untung bersih. Untung bersih dekat sini adalah pendapatan selepas cukai iaitu 57750. Kita bahagikan dengan equity. Equity dekat sini adalah saham biasa iaitu 1210000. Lepas tu kita darabkan dengan 100. Jadi kita akan dapat jawapan dia 4.77%. Kita letak juga dekat atas. Okey, kita pergi kepada margin untung bersih 1.50. Okey, macam mana dapat margin untung bersih? Untung bersih bahagi dengan jualan bersih. Macam mana dapat jualan bersih? Okey, saya tunjuk sekejap lagi. Kita cakap untung bersih bahagi dengan kos jualan bersih darab dengan 100. Macam mana nak dapat untung bersih? Untung bersih adalah pendapatan selepas cukai iaitu 57750. Kita bahagikan dengan 2.750.000. Okey, kita darabkan dengan 100 jadi kita akan dapat 2.1%. Okey, terus kepada tempoh purata kutipan. Okey, macam mana nak dapat tempoh purata kutipan ni? Okey, kita pergi kepada kita nak dapatkan tempoh purata kutipan, kita perlu ada dia punya formula. Formula dia adalah penghutang bahagi dengan kos jualan bersih. Jualan bersih. Penghutang bahagi dengan jualan bersih darab dengan 360 hari. Kita punya penghutang adalah akaun belum terima iaitu 275,000 bahagi dengan 2,750,000 iaitu jualan. Lepas tu kita darabkan dengan 360 hari. Jadi kita akan dapat jawapan dia 36 hari. Kita letak juga dekat kotak atas. Okey, kita pergi kepada pusing ganti inventory. Maafkan saya. Pusing ganti aset tetap. Di sini 5 kali. Okey. Dia dekat nisbah purata industri dia 5 kali. Okey, macam mana kita dah dapat pusing ganti aset tetap? Kita perlu dapatkan jualan bersih bahagi dengan aset bukan semasa. Jualan bersih dekat mana? Jualan bersih 7,700,000. Kita dekat jualan bersih dekat sini. Jualan 2,750,000 bahagi dengan aset bukan semasa iaitu 605,000. Lepas tu kita akan dapat jawapan dia 4.5 kali. Kita letak juga dekat kotak atas tu. Okey, kita pergi kepada nisbah hutang. Nisbah hutang kat sini adalah 50,000. Maafkan saya. Nisbah hutang dekat sini adalah 50%. Okey, macam mana nak dapatkan nisbah hutang? Kita perlu dapatkan jumlah liability bahagi dengan jumlah aset. Okey, jumlah liability kita kat sini berapa? Okey, kita kena kira jumlah liability ni.
Kita ambil 220,000 tambah dengan 220,000 tambah dengan 165,000 tambah dengan 110,000, kita akan dapat 715,000. Okey, kita bahagikan dengan jumlah aset. Aset bekas masa tambah dengan aset semasa, kita akan dapat 1,925,000. Lepas tu kita darabkan dengan 100. Jadi kita akan dapat jawapan dia berapa? 37.14%. Kita letak juga dekat kotak atas. Okey, yang terakhir adalah tampungan bunga. Okey, tampungan bunga dekat sini 6 kali. Macam mana nak dapat tampungan bunga? Macam tadi saya cakap, tampungan bunga nak dapat, kita perlu ada untung bersih tambah dengan bunga bahagi dengan bunga. Apa itu untung bersih? Untung bersih dekat tampungan bunga adalah special sikit. Kita perlu ambil pendapatan sebelum cukai iaitu 115,500 ni kita perlu ambil. Lepas tu kat mana kita nak dapat bunga? Bunga adalah faedah. Ingat, bunga adalah faedah. Okey, faedah ada dekat ni, 13,200 ni. Okey, 13,200, jadi kita bahagi dengan bunga lagi, ambil lagi 13,200 ni. Jadi macam mana kita nak dapat? Kita akan dapat 9.35 kali. Kita letak juga dekat kotak atas. Okey. Kita letak juga kotak atas. Kita tengok kotak tu. Cari kotak ni. Okey. Ni lah kotak dia. Dah dapat. Kita letak semua tadi jawapan tadi kita letak kat sini. Okey. 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 Soalan yang B dia nanti dia akan minta, dia suruh kita tulis komen. Kita sediakan juga kotak komen untuk dia. Okey. Kita sediakan. Kita tengok. Semasa ni bagus tak? Aset cepat ni bagus tak? Margin untuk bersih bagus tak? Pelanggan bagus tak? Tempoh bagus tak? Usaha ganti nisbah, tabungan bunga bagus ke tak bagus? Okey. Kita cuma komen je, bagus ke tak bagus. Macam mana kita nak tahu bagus ke tak bagus? Kita tengok purata industri dia. Lagi tinggi purata industri dia, lagi kurang bagus kat sini. Okey. Bergantung pada nisbah juga. Okey. Okey. Purata industri kat sini 1.7. Kat sini 2.6. Jadi bagus. Sebab lagi tinggi nisbah semasa, lagi bagus untuk pada masa akan datang. Okey, aset cepat. Satu kali kat sini 0.90. Jadi bagus juga sebab satu. Nilai satu adalah mampu untuk membayar hutang. Okey, margin untung bersih pula. Bagus juga sebab dia lagi tinggi daripada purata industri. Okey, pulangan atas equity pun bagus sebab saham yang tetap. Okey, pulangan atas equity ni pun penting juga untuk syarikat. Jadi dia bagus. Okey, tempoh purata kutipan pula. Nak kutip hutang. Penghutang tak nak bayar pada masa yang tepat. Dia tangguh. Jadi dia tak bagus kat sini sebab lagi besar hari dia daripada purata industri dia. Jadi kat sini kurang bagus. Okey, pusing ganti aset tetap pula. 4.5 ni kurang bagus sebab dia lagi kurang daripada sini. Jadi pusing ganti aset tetap kurang bagus. Okey, kita pergi kepada nisbah hutang pula. Bagus sebab apa? Dia lagi kurang berhutang. Jadi dia lagi bagus. Lepas tu kita pergi tampungan bunga. Kat sini bagus sebab apa? Sebab lagi tinggi tampungan bunga, lagi bagus kat sini. Okey. Kita pergi kepada soalan C. Dia tanya dengan kita, berminat tak kita untuk melabur dekat syarikat Ibrahim Enterprise ni? Okey, saya jawab berminat. Berminat untuk melabur di syarikat. Ini kerana dia pulangan atas equity tinggi. Ia adalah menjadi ukuran dalam kadar pulangan pelaburan kepada pemilik modal atau saham. 4.77% di dalam Ibra Berhad menunjukkan syarikat ini mampu untuk mengambil pelabur dan melabur di syarikatnya. Pulangan yang tinggi kepada pelaburan membuatkan pelabur berminat untuk melabur dalam syarikat tersebut. Okey, kalau kita jadi pelabur, kita berminat. Mesti kita akan berminat juga dekat dalam syarikat Ibrahim Enterprise ni. Sebab apa? Sebab dia punya pulangan atas equity dia bagus tau, tinggi. Jadi kalau tinggi, bermakna dia kurang hutang, dia kurang berhutang, dia punya aliran tunai cantik, bagus. Jadi bila bagus, kita sebagai pelabur akan percaya dekat syarikat tersebut. Jadi kita boleh melabur duit kat situ. Kita kalau nak melabur mesti kita nak duit balik, betul? Okey, kalau kita nak melabur nak duit balik, kita mesti tengok syarikat tu bagus ke tak bagus, dia punya aliran bagus ke tak, aliran tunai dia bagus ke tak bagus. Okey. Itu. Sebab tu saya berminat untuk melabur kat Ibrahim Enterprise. Okey, soalan yang keempat iaitu dua kelemahan analisis keuangan. Dia suruh saya terangkan dua kelemahan. Yang pertama adalah kaedah perekonomian yang berbeza. Setiap organisasi mesti ada kaedah perekonomian yang berbeza. Okay, sebab kat sini tengok, setiap firma menggunakan kaedah yang berlainan dalam penilaian stok dan susut nilai. Okey, memang akan ada perbezaan dalam segi pengiraan, gaji apa semua. Ada memang akan ada perbezaan. Okay, seterusnya adalah operasi bermusim. Okey, pendapatan yang tidak selaras mengikut purata bulanan ia akan menyebabkan nisbah tidak tepat. Okey, pendapatan ini
dia ikut musim, betul musim. Kalau musim raya macam ni macam ni. Okey, kalau musim ni tak ada orang nak beli barang, kalau musim ni tak ada orang nak bayar hutang. Okey, contohlah macam tu. Sebab tu dia kata kelemahan analisis kewangan adalah itu, operasi bermusim. Okey, kita terus kepada soalan yang terakhir iaitu dua contoh pengetahuan mengenai pengurusan kewangan bermanfaat kepada seorang pelajar. Okey, dia tanya kita, kalau sebagai seorang pelajar, bagus tak pengurusan kewangan ni? Okey, bagus sebab mampu menampung kos pembelajaran kehidupan seorang pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita perlu untuk mengira kos perbelanjaan supaya tidak mengalami kekangan wang semasa belajar. Ia bertujuan untuk membuat kira-kira perbelanjaan untuk menampung kos sebagai seorang pelajar. Okey. Seterusnya adalah perbelanjaan berkesan. Setiap pelajar perlu melatih diri dalam diri untuk memilih atau menolak pelbagai kebanjiran produk dan perkhidmatan yang disediakan. Sebagai contoh, kereta tanah wang sama ada dapat digandakan atau diboroskan, ia mengikut kepada pemilihan seseorang. Okey, kalau kita sebagai pelajar banyak memboros sebab banyak beli barang, beli tu, beli ni, macam-macam lah. Sebab pelajar kan banyak kegunaan. Kadang-kadang diorang tak guna pun diorang beli juga. Sebab keinginan. Keinginan ni susah nak halang. Jadi sebagai seorang pelajar kita perlu mengawal nafsu untuk membeli. Barang-barang baru sekarang banyak sangat. Jadi kita sebagai pelajar perlu mengawalnya kerana dalam suasana genting ni sekarang kita kena COVID-19 lagi apa semua kan. Jadi susah. Kewangan ni susah, setengah sempit. Jadi sebagai seorang pelajar kita perlu berjimat. Terima kasih, itu sahaja daripada saya. Okey, kalau anda dapat tengok ya, soalan yang telah diberi oleh pensyarah di mana jualan pada maklumat tambahannya, maklumat tambahan yang diberi iaitu jualan bagi tahun 2017 adalah sebanyak 2 juta dan dijangka akan meningkat sebanyak 500,000. Maklumat kedua iaitu syarikat beroperasi pada kapasiti penuh, dan maklumat seterusnya margin untung adalah 4%, nisbah pembayaran dividen adalah sebanyak 70%. Soalan meminta kita untuk kirakan dana yang diperlukan oleh syarikat untuk meningkatkan jualan pada tahun berikutnya dan menyediakan kunci kira-kira pro forma. Tanpa buang masa, kita pergi ke jawapan yang telah saya buat ya bagi soalan syarikat gamilan Sdn Bhd. Sebelum kita memulakan langkah-langkah, kita cari dulu ya 5 perkara, iaitu yang pertama J0, yang kedua J1, yang ketiga untung bersih, yang keempat dividen, yang kelima beroperasi pada tahap maksimum atau lebihan. Seperti yang kita tahu ya, J0 adalah pada tahun sekarang, J1 pada tahun berikutnya. Jadi kita tengok ya dalam soalan dia telah beri ya J0 sebanyak 2 juta. Okey. Dan J1, cara dapatkan J1 iaitu kita tambah 2 juta tambah dengan peningkatan iaitu sebanyak 500,000. Jadi kita akan dapat 2,500,000. Untung bersih pun telah diberi ya iaitu sebanyak 4%, sama juga dengan dividen sebanyak 70% yang telah diberi dalam soalan. Dan beroperasi pada kapasiti penuh. Selepas kita mendapat kelima-lima maklumat, kita akan teruskan dengan langkah-langkah ya. Kita boleh memulakan langkah-langkah. Iaitu langkah-langkah penyediaan kunci kira-kira pro forma. Yang pertama, kita tentukan kadar peningkatan dalam jualan. Kita buat A ya, nampak tak situ saya tulis jualan peningkatan. Jadi cara kita nak tahulah peningkatan untuk tahun hadapan berapa persen, berapa peratus. Jadi telah diberi formula ya untuk mengira iaitu J1 tolak dengan J0, darab dengan 100 bahagi dengan J0. Seperti yang kita tahu ya, tadi saya terangkan J1 pada tahun berikutnya dan J0 pada tahun sekarang. Jadi J1 pada tahun berikutnya ada yang kita dapat tadi ya, 2,500,000 dan kita tolak dengan 2 juta, darab dengan 100 dan kita bahagi dengan jumlah lama iaitu 2 juta. Dan kita akan dapat jawapan sebanyak 25%. Selesai di bahagian A, kita terus ke langkah berikut iaitu B. Tentukan sama ada syarikat beroperasi pada lebihan kapasiti ataupun minimum iaitu penuh. Jadi kalau syarikat beroperasi pada lebihan, hanya aset semasa je yang meningkat, bukan keseluruhan. Tetapi kalau syarikat beroperasi pada maksimum kapasiti, jadi kedua-dua aset perlu ditingkatkan iaitu
aset semasa dan juga bukan semasa. Jadi telah diberi dalam soalan dia, syarikat beroperasi pada kapasiti penuh. Jadi tinggal tulis je, beroperasi pada kapasiti penuh untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%, perlu tingkatkan keseluruhan aset iaitu aset semasa dan juga bukan semasa. Seterusnya kita pergi kepada C ya, iaitu tentukan nisbah margin untung bersih, MUB. Dan juga D pun nisbah pembayaran dividen telah diberi ya, jadi tak perlu cari. Kalau dia tak beri, kita kena carilah, dan formula pun telah diberilah dalam slide yang madam bagi. Jadi kalau tiada, kita tinggal tulis je 4% dan juga 70%. Seterusnya kita pergi kepada E ya. E adalah kategorikan item dalam kunci kira-kira, sama ada pembayaran spontan ataupun tidak spontan. Jadi kita kena telitilah kategorikan item-item tersebut di mana. Jadi saya dapati bahawa pembayaran spontan iaitu akaun belum bayar dan juga belanja tak akru. Pembayaran tidak spontan iaitu nota belum bayar, hutang jangka panjang dan saham biasa. Seperti yang anda tahulah, pelajar pun semua akan tahu pembayaran spontan akan meningkat seiring dengan jualan, pembayaran tidak spontan tidak akan meningkat. Jadi seterusnya kita pergi kepada F, iaitu tentukan perolehan tertahan untuk tahun 1, iaitu tahun berikutnya dengan menggunakan formula yang telah diberi. Formula tersebut adalah PT1 sama dengan PT0 dalam kurungan J1 dalam kurungan MUB dalam kurungan 1 tolak dengan MPD. MUB adalah untung bersih dan MPD adalah dividen. Jadi kita MPT iaitu telah diberi ya, kalau anda dapat tengok dalam soalan. MPT ialah perolehan tertahannya pada tahun sekarang iaitu pada tahun 2017. Nampak tak kat situ bawah saham biasa iaitu perolehan tertahan sebanyak 82,000. Okey, seterusnya kita pergi terus ke jawapan lah. Jadi tak perlu carilah PT0 tu yang mana. PT0 adalah pada tahun sekarang. Jadi kita tinggal tulis PT0 tu 82,000 tambah dengan buka kurungan. Kita jumlahkan jumlah pada tahun 1 iaitu 2,500,000 dan masukkan untung bersih. Tapi kita kena darab dulu ya. Bahagi dulu. 4% tu kita tak boleh darab dengan peratus sebab kita kena darab dengan perpuluhan. Jadi bahagikan dengan 100 dan kita akan dapat 0.04. Seterusnya kita akan buka kurungan. Masukkan 1 tolak dengan dividen iaitu 0.7. Seterusnya kita akan dapat jumlah sebanyak 30,000. Kita akan tambah dengan jumlah PT 82,000 dan jumlah yang didapati adalah 112,000. Selesai dekat langkah-langkah, kita akan seterusnya menyediakan kunci kira-kira pro forma pada 31 Disember 2018 iaitu tahun berikutnya lah. Maaf ya, ada kesalahan di situ ya pada Disember 2015, maafkan saya. Seterusnya kita akan pergi ke aset bukan semasa ya. Kita akan senaraikan dulu aset bukan semasa. Kalau nak nampak lah, saya dah kategorikan item-item tersebut ya dalam kotak. Jadi aset bukan semasa dia telah beri, kalau dapat tengok ya soalan. Kalau anda dapat tengok ya soalan. Dia telah beri kat situ ya, aset bukan semasa. Dia namakan aset bukan semasa juga sebanyak 90,000. Okey. Jadi aset bukan semasa pula, aset bukan semasa, selepas tu aset semasa iaitu tunai, security boleh pasar, akaun boleh terima dan inventory. Okey, seterusnya kita pergi ke jawapan. Jadi saya teruslah senaraikan je. Akaun tunai, security boleh pasar, akaun belum terima dan juga inventory. Sama juga dengan akaun aset bukan semasa. Jadi aset bukan semasa, cara tahu dia meningkat adalah pergi ke B lah. Kalau anda nampak nanti B, jawapan yang saya beri iaitu syarikat beroperasi pada kapasiti penuh untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%, perlu tingkatkan semua aset iaitu semasa dan juga bukan semasa. Jadi perlu rujuk bahagian B lah. Okey, seterusnya kita pergi jawapan. Sebab tu saya letak 25% peningkatan. Macam saya cakap, tak boleh darab dengan peratus ya. Jadi kita kena jadikan dia perpuluhan. Jadi bagi dengan 100. Jadi 1.25 darab dengan jumlah yang diberi dalam soalan iaitu 90,000 dan jawapan adalah 112,500. Kita teruskan ke aset semasa iaitu tunai, security boleh pasar, akaun belum terima dan inventory, maaf ya. Lepas tu dia peningkatan sebanyak 25% keseluruhannya sama ke 4 aset.
Jadi kita akan darab dengan jumlah yang diberi. Macam tunai 100,000 tiga, security 40,000, account belum terima 50,000, inventory 52,000. Jadi jumlah berikut kalau anda dapat nampak ya. Saya dah senaraikan. Okey, selepas selesai ke semua tu, kita akan tulis kirakan semua jumlah yang kita dapat dan kita akan tulis di bawah iaitu JA. Kalau anda nampak ya di bawah sekali 375,000 iaitu jumlah keseluruhan aset semasa dan juga bukan semasa. Selesai kepada bahagian kiri kita pergi ke bahagian kanan iaitu equity dan liability. Di mana equity saya pun sama juga langkah yang sama iaitu kategorikan item-item. Equity apa dan liability pun apa. Saya dapati bahawa equity mempunyai item saham biasa, pola yang tertahan. Liability pula mempunyai akaun belum bayar, belanja tak accrue, nota belum bayar, hutang jangka panjang. Jadi cara untuk tahu saham biasa, cara nak tahu saham biasa tiada peningkatan iaitu kita perlu rujuk E ya. Kalau dapat tengok rujuk E naik ke atas sikit. Iaitu kategorikan item ya dalam kunci kira-kira di mana pembayaran spontan dan tidak spontan. Iaitu saya telah kategorikan. Jadi lihatlah di mana saham biasa berada. Kalau saham biasa berada di pembayaran spontan jadi dia akan meningkat. Tetapi malangnya dia berada di pembayaran tak spontan. Jadi tidak meningkat. Tiada perubahan. Jadi tinggal tulis je tiada dan tuliskan jumlah yang diberi dalam soalan. Perolehan tertahan pula dia berada dalam soalannya yang telah maafkan saya. Perolehan tertahan adalah DF iaitu yang kita telah kira untuk tahun hadapan iaitu 2018 punya iaitu sebanyak 112. Jadi tinggal tulis je dan tulis telah dikira. Selesai kepada equity kita pergi kepada liability iaitu akaun belum bayar, belanja tak accrue, nota belum bayar, hutang jangka panjang. Jadi kita pergi ke satu-satu dulu ya. Akaun belum bayar peningkatan sebanyak 20% kerana dia berada di pembayaran spontan. Kita akan darab dengan 32,000 jawapan jumlah yang telah diberi dalam soalan dan mendapati jawapannya sebanyak 40,000. Sama juga dengan belanja tak accrue peningkatan sebanyak 25%, kita akan darab dengan jumlah yang diberi dalam soalan sebanyak 24,000 dan jumlahnya adalah 30,000. Nota belum bayar pula tiada peningkatan kerana berada dalam pembayaran tidak spontan. Kita akan senaraikan je jumlah dia iaitu 45%. 45,000 dan hutang jangka panjang tiada perubahan juga sama dengan nota belum bayar kerana berada dalam pembayaran tak spontan. Jadi tinggal tulis jumlah iaitu 63,000. Seterusnya kalau anda ingat lagi dia suruh kita kirakan dana yang diperlukan oleh syarikat untuk tahun berikutnya iaitu dana tambahannya. Dana tambahan kita cara dapatkan dia adalah jumlah aset, keseluruhan aset yang anda nampak ya yang di bawah sekali tu yang telah dikira. Jumlah keseluruhan aset JA iaitu kita akan tolak dengan equity dan liability dan kita akan dapat jumlah dana tambahan iaitu 31,000. Seterusnya akhir sekali iaitu JE tambah dengan JL iaitu keseluruhan equity dan liability dan dana tambahan. Jumlah dia akan sama dengan JS. Itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Okey, dekat Khalifah Berhad, maklumat tambahan dia yang nombor 1, jualan pada tahun 2014 adalah 540,000. Diramalkan bahawa jualan akan meningkat sebanyak 25% pada tahun 2015. Yang kedua, untung bersih syarikat pada tahun 2014 adalah 32,400. Yang ketiga, nisbah pembayaran dividen pada tahun 2014 adalah 32%. Dan keempat, syarikat belum mencapai kapasiti penuh pada tahun 2014. Okey, soalan dikendaki untuk mengira dana tambahan yang diperlukan untuk menampung peningkatan dalam jumlah syarikat, jualan syarikat. Yang kedua, menyediakan kunci kira-kira proforma dengan andaian bahawa 50% daripada jumlah dana tambahan akan diperoleh dengan menerbitkan saham keutamaan dan selebihnya dengan membuat pinjaman jangka panjang. Okey, kita pergi ke tengok jawapan dia seterusnya. Cara pengiraan dia. Okey. J0 dia dah bagi dekat soalan iaitu sebanyak 540,000. Manakala J1 dia 25%. So kalau nak dapatkan jumlah J1 kita kena 25% bahagi 100 darab dengan 540,000 kita akan dapat jumlah 135,000. 135,000 tu kita kena tambah dengan J0 yang 540,000. Kita akan dapat
RM675,000. Manakala margin untung bersih, dia bagi RM32,400. Untuk dapatkan margin untung bersih, kita kena dapat dalam peratus. So, margin untung bersih kena bahagi, untung bersih bahagi dengan J0 darab dengan 100. Kita akan dapat 6%. Nisbah pembayaran dividen tak payah cari. Dekat soalan dah bagi 32%. Dan syarikat pun belum mencapai kapasiti penuh. Okey, langkah pengiraan jualan dia. Jualan sama dengan J1 tolak J0 bahagi J0 darab dengan 100. So, 675,000. Kita akan tolak 540,000 bahagi dengan 540,000 darab 100, kita akan dapat 25%. Okey, yang kedua, yang B. Belum beroperasi pada tahap penuh. Untuk tingkatkan jualan sebanyak 25%, syarikat perlu tingkatkan hanya aset semasa sahaja, bukan semua aset. Okey, C. MUB iaitu margin untung bersih 6%. D. MPD 32%. Kita pergi kepada soalan A. Pembiayaan spontan. Untuk cari pembiayaan spontan ni, kita kena tengok jadual yang telah diberikan. Dan saya dapati pembiayaan spontan dia ialah akaun belum bayar, cukai terakru dan bunga terakru. Dia berubah sebab dia meningkat. Okey, F seterusnya, pembiayaan tidak spontan. Pembiayaan tidak spontan dekat jadual yang diberi yang saya dapati ialah nota belum bayar, bond, saham biasa, saham keutamaan dan hutang jangka panjang. Dia tak berubah. Okey, kita seterusnya pergi uji. Untuk dapatkan PT1, untuk PT perolehan tertahan pada tahun hadapan yang tu satu, kena buat PT0 tambah J1 tambah MUB tambah 1 MPD. Okey. Untuk dapatkan jumlah dia, kita kena tambahkan dalam kurungan dulu iaitu J1 MUB dengan 1 MPD. Kita tambahkan jumlah dia, kita akan dapat 27,540. Okey, PT0 kita tambahkan dengan 27,540, kita akan dapat jumlah 104,040. Okey, sambung untuk kunci proforma. Okey, kita akan tengok kepada aset semasa. Yang terdapat kepada aset semasa iaitu bangunan, loji dan peralatan. Dia tak berubah, so kita letak je jumlah yang telah diberikan iaitu 184,500 untuk bangunan. Manakala loji dan peralatan 306,000. Kita seterusnya kepada aset semasa iaitu tunai, belanja terdahulu, akaun belum terima dan inventory. Keempat-empat ni meningkat sebanyak 25%. Untuk tuliskan dia punya tu, kita kena jadikan dia bentuk dalam perpuluhan. So 1.25 darab dengan 108,000 dan kita akan dapat jawapan untuk tunai ialah sebanyak 135,000. Belanja terdahulu pula 1.25 darab 9,000, kita akan dapat 11,250. Akaun belum terima 1.25 darab 103,500, kita akan dapat 129,375. Inventory 1.25 darab 124,200, kita akan dapat 155,250. So kita akan seterusnya kepada equity iaitu saham keutamaan, dia 40,500. Saham biasa 218,700. Perolehan tertahan yang dia dah bagi tadi jumlah yang kita kira 104,040. Okey, liability bond jumlah dia sama je 202,500. Hutang jangka panjang 90,000. Nota belum bayar 21,330. Akaun belum bayar dia meningkat sebanyak 25%. So kita akan jadikan dia bentuk perpuluhan 1.25 darab dengan jumlah yang dia bagi tu, kita akan dapat 222,750. Cukai terakru pun sama peningkatan 25%. So jawapan dia 5062.50. Bunga terakru pun sama 25%. So jawapan dia 4275. Okey, cara pengiraan jumlah aset semasa dengan aset bukan semasa, kita akan dapat JA sebanyak 921,375. Manakala equity dan liability pula, kita akan dapat 909,157.5. So dana tambahan yang diperlukan pula ialah 12,217.50. Bila jumlah equity dan liability tambah kepada dana
tambahan diperlukan, kita akan dapat jumlah yang sama kepada jumlah yang dekat JA tu, yang 9,221,375. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada soalan B. Kejap. Soalan B. Kejap ya. Okey, soalan B, yang mengapakah sesebuah syarikat perlu menyediakan proforma kunci kira-kira? Okey, syarikat perlukan proforma kunci kira-kira disebabkan maklumat yang terkandung pada kunci kira-kira iaitu nama perniagaan, tajuk kunci kira-kira dan nilai aset, nilai liability serta nilai equity pemilik. Yang kedua, disediakan untuk mengetahui kedudukan kewangan sesebuah perniagaan seperti jumlah, hutang dan modal bagi sesuatu perakaunan. Okey, soalan seterusnya, dua perbezaan antara pembiayaan spontan dan pembiayaan tidak spontan. Pembiayaan spontan merujuk kepada pembiayaan yang timbul dari operasi biasa, tidak seperti sumber pembiayaan biasa yang lain seperti pinjaman ataupun bond. Untuk mendapatkan pembiayaan spontan tidak perlukan tindakan khas oleh syarikat. Pembiayaan tidak spontan ialah pembiayaan jangka pendek seperti kredit atau pinjaman. Ia memerlukan tindakan khas jika ingin melakukan pembiayaan tidak spontan. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Okey, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.